Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni 99 usul dirayah hadis, usul kritik matan isi kandungan teks hadis. Satu panduan mudah yang mengesan hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Jilid 1 Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf dah pengarahnya. Jadi kita masuk dalam usul ke-6. Kita bincang panjangnya tentang usul yang ke-6, riwayat atau hadis yang mana dia ni mentahrif, memesongkan makna Al-Quran dan hadis yang sahih kepada makna yang jauh. Kadang-kadang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih dah. Jadi kita kena tolak kita anggap itu dhaif atau palsu dah. Contoh pertama kita baca sudah dah iaitu Lailatul Mubarakatun, malam yang diberkati, telah ditahrif, dipesongkan makna kepada nisfu Sya'ban. Sedangkan masuk Lailatul Mubarakatun ialah malam Ramadan, Lailatul Qadar, malam Qadar pada bulan Ramadan. Ada unsur Syiah gapo dan riwayat tertentu yang telah memesongkan makna asal Lailatul Qadar kepada Lailatul Mubarakatuh, malam yang diberkati kepada malam nisfu Sya'ban lah. Dah ada macam-macam riwayat pasal diampunkan dosa lah dan ibadah yang lebih pada hari itu. Semua tu adalah tahrif, penyelewengan makna lah, pemesongan makna, pesongkan makna yang sebenar lah. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kita bicara dah itu. Mana kita bicara? Contoh kedua ni kita bicara iaitu hadis kisah. Hadis tentang selimut. Nabi selimut, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Ayat ni diambil surah Al-Ahzab. Kita bicara dah sikit dah. Jadi ayat ketiga-tiga surah Ahzab. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Kalau kita tengok dalam Quran, ayat ke-28 hingga 34. Ayat ni ayat ke-33 dah. Bukan ayat penuh pun, hujung ayat dah. Ayat ke-28 hingga 34, semua ni cerita bukan cerita pasal keluarga Fatimah, keluarga Ali. Bukan cerita tentang cucu Nabi, tapi betul-betul cerita tentang isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba peliklah kalau ambil tengah-tengah ayat tu berbuah atas cucu Nabi ataupun anak cucu Nabi. Sedangkan ayat seluruhnya cerita tentang isteri-isteri Nabi. Ahlul bait tu isteri Nabi, bukannya anak cucu Nabi. Kalau ikut ayat Quran itulah, kalau nak ambil ayat Quran ni, tengok siyak dan sibaknya. Siyak ni ayat selepas, sibak ni ayat sebelum. Semua ni cerita tentang isteri Rasulullah SAW. Tidak ada kaitan dengan anak cucu Fatimah. Ali tu, tu dia dah. Fatimah, anak dia dan Hasan dan Husain. Hadis kisah ni, ya ada 3 riwayat Muslim ni. Kita bicara dia di segi riwayat dah. Hadis pertama riwayat Tabari, hadis kedua riwayat Tabari juga. Dan tafsir Ibn Jabir At-Tabari dah, tafsir Tabari, dan riwayat ketiga Sahih Muslim ni. Kita baca dah kritikan di segi riwayat hadis, perawi-perawi dia lah. Cerita ni pelik juga lah. Tak apalah, kita akan kritikan tu. Di segi sanadnya bermasalah. Yang ketiga tu dalam Sahih Muslim tu tetap bermasalah. Walaupun tidak seteruk riwayat Jabir At-Tabari dua riwayat sebelumnya. Di mana Ali, Hasan, Husain, Hasan dan Husain lah. 4 orang, 5 orang termasuk Nabi dah. Oleh sebab tu Syiah dia ada panjatan dah. Dia ada simbol tapak tangan dah. Panjatan tu kadang-kadang kena 5 orang ni. Berdasarkan riwayat inilah hadis kisah. Hadis selimut, Nabi selimut, anak cucu dia lah kononnya lah. Okey, kita akan pergi sekarang ni, kita masuk kepada kritikan komentar ketiga. Akan pergi pada kritikan
matan hadis dah. Okey, poin ketiga dah. Muka surat 193 dah. Hadis kisah ni hadis tentang Nabi selimut Fatimah Ali Hasan Hussein ni. Lebih-lebih lagi tidak akan dapat bertahan apabila anda mengujinya dengan usul dirayah. Kalau kita uji dengan kaedah kritikan sanad, kritikan matan teks hadis, bagi beratlah. Berikut dikemukakan sudut-sudut kelemahannya ditinjau dari sudut dirayah, dari sudut matan isi kandungan hadis. Pertama, boleh dikatakan semua hadis kisah, semua hadis selimut ni, biar dari saluran mana sekalipun, menyebutkan kehadiran Hasan dan Husin. Menyebutkan kehadiran Hasan dan Husin dalam peristiwa berselimut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu selimut besar yang dipanggil kisah. Itulah. Semua riwayat gitu belakang. Seperti datangnya Ali dan Fatimah lalu masuk ke dalam kisah berkenaan, dalam selimut berkenaan. Begitulah juga dengan Hasan dan Husin. Mereka juga digambarkan datang sendiri-sendiri dan masuk ke dalamnya. Pakat mari, cengok-cengok masuklah. Padahal satu perkara yang semestinya dipersoalkan ialah bagaimana boleh Hasan dan Husin datang dan masuk ke dalam kisah dalam selimut tu kalau mereka berdua pada ketika itu belum lagi lahir ke dunia. Kita akan cerita kritikan ni pasal riwayat ni cerita sebelum Hasan Husin lahir. Cerita hadis kisah ni, riwayat tu you tak perhati, Hasan dan Husin masa Nabi wafat pun sangat kecil lagi dah. 3-2 tahun, setahun, 3 tahun gitu lah. 3 tahun ke setahun. Jadi cerita ni awal lagi. Jadi macam mana Hasan dan Husin tak lahir, tiba-tiba boleh masuk di selimut. Jalil congok-congok berlaku dah. Okey, kritikan komentar kedua, kritikan kedua dah dalam kritikan sanad, kritikan matan hadis, teks hadis ni. Satu perkara yang merupakan penentu dalam soal ini ialah bilakah sebenarnya berlaku peristiwa itu. Riwayat ni bila berlaku dah. Kalau dilihat kepada ayat tathhir, ayat tadilah, ayat Allah nak menyucikan mereka dah. Ayat ni terkenal lah kalau Syiah yang wajib apa dia dah. Innama yuridullahu yuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Itulah tathhira tu. Itulah ayat tathhir yang panggil dah. Kalau dilihat kepada ayat tathhir yang dikaitkan hadis kisah, hadis selimut tu, itu dengannya, maka zaman atau tahun yang sepatut dan sesuai dengannya ialah di antara tahun kelima dan keempat, antara tahun keempat dan kelima hijrah. Tengah-tengah tu. Masa ni tak lahir lagi Hasan Husin. Masa 10 hijrah tu, baru setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, baru Hasan Husin. Lewat apa pada tahun ke-6 hijrah. Sebabnya ialah ayat tathhir merupakan sebahagian daripada ayat ketiga-tiga surah Al-Ahzab. Sebab apa kata gitu? Ayat tathhir ni turun pada peringkat 4-5 hijrah ni. Lewat-lewat pun ni hijrah. Ayat tathhir ni sebahagian surah Al-Ahzab. Dan surah Al-Ahzab pula semua sekali diturunkan sekitar 3 tahun tersebut. Semua surah Al-Ahzab ni antara tahun 4, 5 ni tu tak lagi. Cukup lengkap dah ayat Quran surah Ahzab ni turun pada masa 3 tahun tu. Maulana Maududi dalam muqaddimah tafsir surah Al-Ahzab, di dalam tafsir tafhimul Qurannya, Maulana Maududi ni ada kitab yang hebat jugalah, tafhimul Quran. Tapi gitulah biasanya ulama ni, ada yang hebat, ada tempat yang kita kena berhati-hati ya. Tapi kita ambil hak baik tu, kita ambil lah. Itulah manusia dah. Walaupun tok guru hebat pun dia manusia. Okey, tafsir surah Al-Ahzab dan tafsir tafhimul Qurannya, Maulana Maududi menulis ayat-ayat dalam surah Al-Ahzab itu turunkan pada tahun ke-5 hijrah. Ada ayat tu tahun ke-5 hijrah tu. Tu jadi tidak mungkinlah Hasan Husin lahir lagi. Okey, kita kena mikir ni cara mengaji ni. Cara mengaji betul ni bukan terima bulat dah. Orang kata, tok guru kata, ustaz kata kat, tak ada kritis lah tu ni. Tapi kita kena berfikir. Yang ketiga dah. Kritikan apa? Nak suruh kita mikir tentang teks hadis ni, matan hadis ni.
Tidak benar sama sekali dakwaan pihak yang mengatakan Hasan lahir pada tahun ketiga hijrah. Ada setengah orang ni supaya berlaku ni kena ayat tathhir ni. Ya Hasan Husain ni awam benar. 3 hijrah. Masa Nabi wafat tu 7 tahun dah besar dah. Ini perawal dah. Supaya nampak logik lah. Barulah 3 tahun. Kalau boleh 5 tahun 5 hijrah. 3 tahun boleh lah jalan dah. Nak suruh kait gitu dah. Sebabnya ialah Sayyidina Ali berkahwin dengan Fatimah setelah perang Uhud. Kata mereka dah. Setelah perang Uhud. Dah. Pada awal lagi lah dah. Ini adalah fakta yang diakui oleh semua ahli sejarah. Betul. Ali dan Fatimah nikah pada perang Uhud. Semua tak khilaf dah. Pada tahun kedua hijrah ke apa kedua. Perang Uhud telah berlaku, bukan 3 hijrah dah. Perang Uhud telah berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga hijrah. Lepas perang Uhud, tahun ketiga hijrah, Ali berkahwin dengan Fatimah. Dah. Tadi lepas kahwin tu boleh Hasan, kata dah. Kata Al-Kirmani, Rasulullah SAW mengahwinkannya Fatimah dengan Ali bin Abi Talib selepas peperangan Uhud. Perang Badar dulu dah. 2 hijrah, 3 hijrah tu perang Uhud. Umurnya Fatimah pada ketika itu 15 tahun 5 bulan. Dia kata 15 tahun 5 bulan umur Fatimah. Lihat Al-Kawakib Ad-Darri fi Syarh Sahih Bukhari jilid 3 muka surat 96. Itulah. Ini menunjukkan perkahwinan mereka berlaku sama ada di akhir tahun ketiga hijrah ataupun di permulaan tahun keempat hijrah. Okey, Mullah Al-Qari seorang tokoh hadis Syiah. Bukan Mullah Al-Qari ni, Mullah Baqir Majlisi ni. Mullah Baqir bukan Mullah Al-Qari, Mullah Baqir Majlisi ni. Mullah Baqir Majlisi ni seorang tokoh hadis Syiah yang terkemuka. Bahkan dengan jelas telah menulis. Dia tulis apa? Perkahwinan bertuah itu telah berlangsung pada hari Khamis 21 hari bulan Muharram. Hari Khamis 21 hari bulan Muharram. Dia kata gitulah. Lihat Jila'ul Uyun jilid 1 muka surat 186. Ni riwayat perawi Syiah kitab Rijal Hadis Syiah ni. Mullah Baqir al-Majlisi. Apabila telah diterima perkahwinan Ali dengan Fatimah berlaku pada bulan Muharram selepas peperangan Uhud. Dan perang Uhud itu pula telah berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga hijrah. Lepas bukan bulan Ramadan, bulan Syawal tahun ketiga hijrah perang Uhud. Lepas tu bulan Muharram pula. Syawal tu banyak tahun. Lepas tu barulah bulan Muharram banyak bulan lagi dah. Semestinya lah diterima perkahwinan mereka telah berlaku pada bulan Muharram tahun keempat. Tak mungkin tahun ketiga sebab lepas dah. Bukan tahun ketiga. Kalau mereka baru berkahwin pada tahun keempat, bagaimanakah pula Hasan dikatakan lahir pada tahun ketiga hijrah? Lagi tak logik. Dia kata 3 hijrah. Tiba-tiba kahwin. Dia kata Muharram tahun keempat hijrah. Cakap lahir di tahun ketiga hijrah. Okey, itu poin. Cara nak mikir dia cara kritis. Poin keempat ada. Anak-anak Ali dan Fatimah. Dikatakan ada 5 orang semuanya. Ada 5 orang anak Ali ni, bukanlah 2 Hasan dan Husain saja. Ramai lagi dah. Hasan, Husain, Muhsin, Kulthum dan Zainab. Ada 3 lagi. Muhsin, Kulthum dan Zainab dah. Orang-orang yang menerima adanya anak mereka berdua yang bernama Muhsin sepakat tentang ia sama ada telah meninggal dunia ketika masih bayi lagi atau ia keguguran ketika Fatimah mengandungkannya. Jadi mati baby ke mati dari kandungan ke? Muhsin ni dah. Bagaimanapun para ulama bersepakat tentang Husain adalah adik Hasan. Jadi semua sepakat. Hasan ni abang, Husain ni adik. Tetapi bagaimanakah tertib sebenar anak-anak mereka itu? Siapakah yang sulung sebenarnya dah? Siapa pula anak yang kedua dan seterusnya? Sekadar digambar-gemburkan tertib kelahiran mereka adalah seperti yang dikemukakan di atas. Hasan dikatakan yang sulung. Husain yang kedua, Muhsin yang ketiga, Kulthum yang keempat dan Zainab adalah yang bongsu. Itu kita biasa dengar je dah. Apa yang mengherankan ialah keterangan di dalam kitab-kitab Syiah sendiri nampaknya tidak menyokong tertib tersebut. Soal kitab Syiah pun dia kata tak betul lah. Hasan sulung, Husain nombor 2. Seterusnya Kulthum keempat, Zainab kelima dah. Bongsu. Tak betul dah. Mullah Baqir Majlisi sebagai contohnya menulis dalam Jila'ul Uyun kitab Rijal dia. Mullah Baqir Majlisi kata apa? Fatimah berasa amat sedih setelah mendengarnya.
Beliau termenung dan teragak-agak hingga ke malam. Bila malam didukurnya Hasan di atas bahu kanan, Husin di atas bahu kiri. Kecil belakang. Hasan pun kena dukul lagi, Husin pun kena dukul lagi dah. Hasan di alik kanan, Husin di alik kiri. Sementara Ummu Kulsum pula dipimpinnya dengan tangan kiri. Ummu Kulsum ni jalan dah kakak. Ummu Kulsum ni kitab Syiah sendiri dah. Lalu pergilah beliau ke rumah ayahandanya. Nah, pergi ke rumah ayahandanya Nabi lah. Ketika pulang Rasulullah SAW mendukung Hasan. Husin didukung oleh Fatimah. Nah, ketika balik rumah ni Rasulullah dukung cucu dia Hasan. Husin didukung Fatimah. Ummu Kulsum tak jalan dah. Sambil memimpin tangan Ummu Kulsum, mereka berangkat dari rumah menuju ke masjid. Jadi Ummu Kulsum tu boleh jalan dah. Maksudnya kakak lah. Bukan adik dah. Bukan sulung Hasan ni, adik. Jadi Ummu Kulsum ni kakak. Okey, lihat Jila'ul Uyun jilid 1 muka 217 hingga 218. Okey, cuba perhatikan baik-baik petikan di atas, khususnya bahagian yang bergaris di bawahnya. Okey, apakah pada fikiran anda yang didukung di atas bahu lebih kecil atau dipimpin dengan tangan? Hak mana lebih kecil? Hak dukung atas, dukung ke? Hak bawa eret tangan ni, pipi tangan ni, kecil ni. Hak mana kakak, mana abang ni? Kalau keputusan anda ialah yang didukung lebih kecil, maka tentulah tertib dikemukakan tadi tidak benar. Tak betul lah. Cakaplah hak pipi tu adik kita, kecil, kita berjalan sendiri dia. Logik itu akan mendorong anda membuat keputusan bahawa Hasan bukanlah anak sulung mereka. Sebaliknya Ummu Kulsum lah yang sulung. Kalau andai-andaikan Ummu Kulsum dilahirkan pada akhir tahun ke-4 Hijrah, tentunya tidak mungkin lagi Hasan dilahirkan pada tahun sama dah. Cakap tahun sama dah. Tahun 4 Hijrah hujung dah. Mungkin tahun ke paling terik pun tahun ke-5 kena dah. Barulah hari. Hadis ni, cerita kisah ni tahun ke-5. Pelik lah dah. Pada tahun ke-17 Hijrah, Ummu Kulsum dikahwinkan dengan Sayyidina Umar. Ummu Kulsum ni kakak. Nikah dengan Sayyidina Umar. Hasil daripada perkahwinan itu mereka mendapat 2 orang cahaya mata. Ada anak pula. Seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang lelaki bernama Zaid dan yang perempuan bernama Ruqayyah. Ini anak kepada Sayyidina Umar. Berkahwin dengan anak Ali. Ummu Kulsum ni anak Ali. Anak Fatimah. Dah. Okey, habis itu dah. Okey, kelima. Jadi tidak betul dah balah dah. Umar ke balah nak Ali ke apa. Biasa dah. Natu dah. Umar je natu Ali pula dah. Yang kelima. Sayyidina Hasan berdasarkan riwayat yang sahih. Lahir pada tahun ke-7 Hijrah. 7 Hijrah. Sayyidina Hasan. Hak kuatnya Hasan ni, hak dikatakan abang sebenarnya, adik. Bukan tahun ke-5, bukan tahun ke-4. Bahkan tahun ke-7 Hijrah. Hak sahihnya lahirnya Hasan. Hak abang berbanding Husin lah. Masa Nabi wafat 3 tahun baru di umur dia lah. Hakikat ini diakui oleh kitab-kitab Syiah sendiri pun. Kitab-kitab Syiah pun mengaku dah. Ahli-ahli sejarah dan ulama-ulama hadis, baik dari kalangan ahli sunnah wal jamaah maupun di kalangan Syiah, menyebutkan Asma binti Umais sebagai bidan yang menyambut kelahiran Hasan. Zaman dulu Tok Bidan lah. Tok Bidan hak sambut kelahiran Hasan ni Asma binti Umais. Asma binti Umais. Mullah Bakir Al-Majlisi menyebutkan secara terperinci peristiwa kelahiran Hasan, dan pada akhirnya beliau menulis begini. Mullah Bakir Al-Majlisi ni penulis Syiah lah. Dia sebut gini, peristiwa kelahiran Hasan. Jadi Asma binti Umais. Okey. Pada hari ke-7 daripada kelahiran Hasan, Nabi SAW menyembelih 2 ekor biri-biri untuk akikahnya. Kepada bidannya Asma binti Umais diberikan 1 paha biri-biri dan 1 dinar duit. Perak seberat rambut Hasan disedekah. Dia timbang rambut Hasan cukur-cukur tu, dia sedekah dah. Dia timbang dengan sangat berat emas lah. Kepalanya dilumurkan khalaq semacam wangian. Dan baginda SAW dia bersabda kepada Asma, "Wahai Asma, lumurkanlah darah akikah di kepala anak ini." Ini cerita karut Syiah ni nak. Tapi tak apalah, ada riwayat dia dah. Jila'ul Uyun jilid 1 muka 307.
Sedarkah anda bahawa Asma binti Umays ini telah berhijrah ke Habasyah semenjak tahun kelima kenabian? Lagi bersama suaminya Ja'far bin Abi Talib. Asma binti Umays ni isteri kepada Ja'far bin Abi Talib. Dia hijrah ke Habasyah dulu kan. Tahun kelima kenabian. Dan para sahabat yang lain pun di Habasyah ni, di Ethiopia, di Somalia, Gapo, dekat situ dah. Beliau bersama suaminya dan para sahabat yang lain baru datang ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah. Duduk di di Ethiopia, di Somalia, ke Gapo Ethiopia ni nak, Habasyah tu. Tahun ke-7 Hijrah baru balik ke Madinah ni. Setelah Rasulullah SAW dan para sahabat mencapai kemenangan dalam peperangan Khaybar, barulah mereka balik ni. Perang Khaybar ni lawan Yahudi dah. Sebelum itu beliau tidak pernah kelihatan. Baik di Mekah ataupun di Madinah, Asma binti Umays ni tak balik dah. Bagaimana Asma akan menjadi bidan untuk kelahiran Hasan di Madinah dalam keadaan beliau masih berada di Habasyah lagi dah. Di Ethiopia, di Habasyah lagi dah. Tak mungkin lah dia nak sambut baby Hasan. Macam mana dia tak mari lagi Madinah? Mahu tak mahu mestilah diterima bahawa Hasan tidak dilahirkan sebelum tahun ke-7 Hijrah. Jadi Hasan ni tak lahir melainkan tahun ke-7 Hijrah baru lahir dah. Okey, kalau Hasan belum lahir sebelum tahun ke-7 Hijrah, bagaimana pula dia boleh datang dan masuk dalam kisah dalam selimut besar bersama Nabi SAW dan ayah bondanya? Yang dikatakan riwayat tu tahun ke-5 Hijrah dah, ke-4, ke-5, ke-6 Hijrah dah. Sedangkan tahun ke-7 Hijrah baru lahir dah. Macam mana nak boleh jalan? Hadis kisah hadis selimut ni menggambarkan Hasan seperti orang atau budak yang sudah besar. Pandai dia dengan sendirinya pergi masuk ke dalam selimut Nabi SAW itu sendiri dah. Pandai jalan, cengok-cengok pergi dah, pakai kaki dah. Sedangkan tak logik ilahi melainkan pada tahun 7 Hijrah. Okey, poin ke-6 ni. Komentar terhadap isi kandungan hadis ke-6 ni. Husain juga menurut hadis kisah, hadis selimut ni dah, datang sendiri seperti orang atau budak yang sudah besar. Lalu masuk ke dalam kisah, ke dalam selimut bersama Nabi SAW dan ayah bondanya. Padahal beliau baru lahir pada tahun ke-9 Hijrah. Tadi Husain ni adik. Lepas 2 tahun kan, logik hak biasa ni, kecuali dia lepas pek dah. Kalau isap pek budak ni, biasa dia akan menjarak ke kelahiran lebih kurang 2 tahun dah. Jadi tahun ke-9 Hijrah baru lahir. Bagaimana seorang lahir pada tahun ke-9 Hijrah boleh masuk ke dalam kisah, ke dalam selimut besar dalam satu peristiwa yang dikatakan telah berlaku di antara tahun ke-4 hingga tahun ke-6 Hijrah. Dah. Kena mikir benda gitu ni. Okay, kita kritik ni hadis Sahih Muslim ni dah ada hadis riwayat Muslim. Nah. Okay, Ibn Majah dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ummu Fadal. Kata beliau dah, Ummu Fadal katalah, Ya Rasulullah, ra'aitu ka'anna fi baiti udwan min a'dha'ika. Qala khaira. Ra'aiti. Talidu Fatimatu ghulaman faturdi'ihi. Fawaladat Husainan aw Hasanan fa'arda'athu bila bani Fusamin. Bila bani Qusamin. Qalat faji'tu bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'tuhu fi hajrihi fabala fadarabtu katifahu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awja'ti ibni rahimakillah. Bermaksud wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi semacam salah satu anggotamu berada dalam rumahku. Yang mimpi ni anggota tangan anggota tubuh Nabi lah berada dalam rumah dia. Mimpi ni. Sahut Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mimpi yang baik. Bukan mimpi tak molek dah, nampak anggota mimpi baik Nabi kata. Jadi Fatimah akan melahirkan anak lelaki. Maksudnya anak tafsir mimpi tu Fatimah anak Nabi ni akan melahirkan anak lelaki. Jadi Nabi boleh cucu lelaki lah. Nanti engkau lah yang akan menyusukannya. Jadi Ummu Fadal. Kemudian Fatimah melahirkan Husain dan Hasan. Atau Hasan. Husain atau Hasan. Lalu beliau Ummu Fadal menyusukannya dengan susu kusam. Susu kusam. Kata Ummu Fadal, kemudian aku bawakan anak itu kepada Nabi SAW dan meletakkannya di atas kepangkuan Nabi. Pangkuan baginda lah. Tadi Ummu Fadal ni bawa
Hasan tu lah nak letak atas pakaian baginda. Tiba-tiba anak itu kencing dah. Maka aku memukul bahu anak itulah. Ya, dengan pukulan saya perlahan lah, bukan pukul dengan Allah. Awal ni kencing duduk atas Nabi kita lebih kurang kita dah. Godeh saya lah, bukan godeh sungguh dah. Cucu dah. Lantas Nabi SAW bersabda, engkau telah menyakitkan anakku. Dia kata, semoga Allah merahmatimu. Bukan Nabi pun mahu, bukan marah sungguh dah. Tapi gitu ceritanya. Ibnu Sa'ad juga mengemukakan kisah yang sama dengan lafaz yang sedikit berbeza. Sedarkah anda bahawa Ummu Fadl tidak pernah ke Madinah sebelum pembukaan Mekah pada tahun ke-8 Hijrah? Yang Ummu Fadl ni dia duduk di Mekah dan dia tidak pergi ke Madinah sehingga 8 Hijrah baru dia pergi ke Madinah. Ini kerana suaminya sebelum itu belum lagi memeluk agama Islam. Dah. Setelah menguasai Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi SAW menetap di sana hinggalah ke bulan Syawal. Nah, Nabi duduk di Mekah hingga bulan Syawal. Setelah itu pergi pula ke Hunain. Nah, pergi Hunain ke mana? Di sana telah berlakulah peperangan dah. Setelah itu pergi pula ke Taif. Di sana baginda mengepung musuh selama sebulan. Kepung Taif ni sebulan lah. Payah dah, benteng kuat. Di Taif. Kemudian berlaku pula perang Hawazin. Setelah selesai peperangan, Nabi SAW berada di Autas selama lebih kurang 19 hari di Autas. Melihat kepada apa yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat selepas pembukaan kota Mekah, dapatlah diagak pada bulan apakah baginda baru sampai ke Madinah. Bila? Ya, kalau tidak di akhir bulan Zulqa'dah tahun ke-8, maka di bulan Zulhijjah tahun yang sama lah. Di celah-celah tempoh itulah agaknya Ummu Fadl telah bermimpi dan kemudian menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah sampai ke Madinah, Husain dilahirkan. Pada ketika itulah kiranya baru beliau menyusukan Husain. Semua yang tersebut ini jelas menunjukkan Husain lahir pada tahun ke-9 Hijrah. Kalau bukan Hasan Husain lah. Jadi Husain sini tahun ke-9 Hijrah lahir. Ummu Fadl nyusu lah. Kalau begitu bagaimana boleh dikatakan Husain juga telah masuk ke dalam selimut kisah? Nabi selepas turunnya ayat ke-33 surah Al-Ahzab sekitar tahun ke-4 hingga tahun ke-6 Hijrah. Kita cerita dah surah Al-Ahzab ayat ke-33 ni antara tahun ke-4 Hijrah hingga 6 Hijrah. Cerita masuk dalam selimut Hasan dan Husain ni. Sedangkan riwayat cerita ni Ummu Fadl menyusu apa tahun ke-9 Hijrah. Baru lahir lah. Jadi tak mungkin berlaku peristiwa tu. Jadi kita kena kritis lah. Jangan percaya betul-betul Tok Guru, Tok Lebar, riwayat gak. Kita percaya tu kita kena check. Tapi nak mikir logik ke ni. Husain ni boleh jalan congok-congok masuk dalam selimut Nabi ni tak? Dah. Sedangkan dia tidak lahir lagi. Okey, poin keempat. Habislah cerita tu tentang panjang ni perbahasan tentang usul dirayah. Poin keempat, kritikan keempat, komentar keempat. Okey, bukankah sekitar tahun keempat dan tahun ke-6 Hijrah itu dua orang anak perempuan Rasulullah SAW yang lain selain Fatimah masih hidup lagi? Tahun keempat hingga ke-6 Hijrah tu anak Nabi ni kebanyakan mati meninggal dunia wafat ni sebelum Nabi wafat lagi, kecuali Fatimah lepas Nabi wafat ni. Jadi anak Nabi kebanyakan mati awal sebelum Nabi SAW. Dah. Fatimah hidup lagi lepas tu dah. Di mana Zainab dan di mana Ummu Kulsum isteri Uthman bin Affan. Ummu Kulsum ni adik-beradik kepada Fatimah. Kakak lagi lah. Dan dia kahwin dengan Uthman bin Affan. Nabi kita. Dah. Kenapa mereka tidak diselimutkan juga oleh Rasulullah SAW? Bapa tak panggil selimut. Terpanggil Ali. Ali tu natu bukan anak. Fatimah, Hasan, Husain saja selimut. Pelik ni nak. Kita kena kritis logik ke tidak. Kenapa mereka tidak diselimutkan juga oleh Rasulullah SAW? Apakah mereka bukan ahlul bait Nabi? Bukan keluarga Nabi kah? Apa salah mereka sehingga tidak diselimutkan oleh Rasulullah SAW? Bila kisah je. Kalau tidak pada hari yang sama pun, kenapa tidak pada hari-hari lain? Apa agaknya perasaan mereka apabila tidak diberi layanan yang istimewa seperti yang diberikan kepada Fatimah? Soalan Nabi nak ajar, tidak ada lah.
pilih kasih dah. Logik ke tidak ni nak. Kita ni mikir Nabi ni sangat adil. Tiba selimut ngaku hak ni jalul baik, hak diampunkan dosa. Walai tidak pelik dah. Dah. Sedangkan Nabi banyak amal lagi cucu. Tidak daripada ni lah Fatimah. Tapi tak suruh kita kat Fatimah. Daripada Ummu Kulsum ada dah. Ni ada anak cucu Nabi lain dan Muhammad bin Al-Hanafiyah pun ada lagi dah. Jadi banyak lagi dah. Kelima. Di mana pula cucu-cucu Rasulullah SAW yang lain? Di mana Ali dan Umammah, anak Zainab, dengan menantu baginda Abul As bin Ar-Rabi'. Zainab ni, dia kahwin dengan Abul As bin Ar-Rabi'. Abul As bin Ar-Rabi' ni tu Nabi dah. Jadi Zainab ni boleh anak. Jadi nama dia Ali ke apa? Dan Umammah. Ali dan Umammah. Anak cucu Nabi daripada Zainab. Ali dan Umammah lebih patut dikasihani Nabi SAW kerana mereka tidak ada ayah di Madinah pada ketika itu. Jadi Abul As ni dia pernah pergi kalah tangkap ke apa, dibebaskan dan dibawa Nabi buat syarat mari anak tina dia lah. Jadi Zainab dan anak dia tu, Zainab dan cucu Nabi tu lah, anak Zainab tu Ali dan Umammah ni duduk dengan Nabi lah. Jadi Nabi jadi dia cara kepada Ali dan Umammah ni. Duk mana dah? Bukankah Rasulullah yang menjadi datuk dan juga ayah kepada mereka berdua? Kalau kira Nabi kira saya gak. Lebih cara gak. Hak tak ada pok ni lah. Pok duduk Mekah ni nak. Bagaimana boleh baginda melumpai mereka dah? Di mana Abdullah anak Ruqayyah pula? Dan Uthman. Ruqayyah dan Uthman pula. Ruqayyah mati awal lah. Lepas tu digantikan Ummu Kulsum tu dah. Jadi Ruqayyah ni anaknya Abdullah. Abdullah anak Uthman juga lebih patut dikasihi Nabi SAW kerana Ruqayyah ibunya sudah meninggal dunia dah. Apakah dosa yang telah dikerjakan oleh cucu-cucu Rasulullah yang lain ni sehingga mereka tersingkir daripada senarai Ahlul Bait baginda, tak masuk di selimut Nabi tu dah. Sehingga mereka tidak berkelayakan untuk mendapat doa khusus baginda seperti yang telah diperolehi oleh Hasan dan Husain, mengikut riwayat hadis kisah dah, hadis selimut dia. Jadi kita mikirlah rajin. Okey, yang keenam, hadis kisah ni, hadis selimut ni dengan jelas menggambarkan Nabi SAW sebagai seorang bapa. Yang tidak berhati peruk. Berat ni dah. Nabi ni tidak berhati peruk kalau ikut hadis ni. Seorang datuk yang tidak ada perasaan belas kasihan. Dan seorang mertua, tok tua yang mengamalkan diskriminasi terhadap menantu-menantunya yang lain dah. Ambil Ali saja masuk selimut. Usmai tu Abul As bin Ar-Rabi'. Usmai tak panggil dah. Dia panggilnya Ali saja. Dan diskriminasi dah kata dah. Sebab ini adalah perangai-perangai yang sama sekali tidak sesuai dengan kedudukan Rasulullah SAW. Ia jelas mengaibkan, memalukan baginda sebagai seorang Nabi. Ini kritis dah. Yang ketujuh, apa agaknya dapat anda pelajari daripada hadis kisah itu? Apa kita boleh belajar daripada hadis ni? Hadis ni ada pengajaran. Setiap hadis Nabi ni jawami'ul kalim dah. Kata-kata yang penuh padat, ringkas, yang pengajaran banyak. Tiba-tiba hadis kisah ni ada pengajaran ke tidak? Hadis selimut, Nabi selimut, anak cucu terpilih ni. Apakah sunnah Nabi mendiskriminasikan anak cucu dan menantu? Dengan adanya hadis-hadis seumpama ini, Rasulullah SAW akan dituduh sebagai seorang yang pandai menasihati orang lain sahaja, supaya berlaku adil terhadap anak-anak, cucu-cucu dan menantu-menantu, sedangkan baginda SAW sendiri gagal mengamalkannya. Nabi SAW gagal bersikap adil. Ke-8. Hadis kisah, hadis selimut ni, menggambarkan Nabi SAW seolah-olahnya mahu mengajar, nak ajak Allah dan tidak berpuas hati dengan ketetapan Allah dalam Quran. Soalan nak ajak Allah. Kalau Allah mengatakan isteri-isterimu itulah ahlul baitmu, dalam ayat Quran tu, surah Al-Ahzab tu, ayat 28 sampai 34 tu, dan ayat Tathir tu pada ayat ke-33, semua tu cerita tentang isteri-isteri Nabi, tak cerita apa anak cucu Nabi. Tiba-tiba Nabi ni nak lawan Quran lah. Kalau Allah kata isteri-isterimu itulah ahlul baitmu, ahli keluargamu tu, ahli bait, ahli rumahmu tu,
Maka Rasulullah SAW menafikan ketapan itu. Baginda sebaliknya berkata, mereka inilah ahli baikku, bukan isteri-isteriku. Soalan nak nawai Quran. Nabi ajarlah Quran. Kelikut hadis kisahnya. Okey, kesembilan. Rasulullah SAW digambarkan sebagai seorang yang tidak mengerti bahasa Arab dan tidak biasa dengan bahasa Al-Quran. Dah nampak pelik lah. Apa maksud selimut ni panggil ahli baik ni. Anak cucu natu dia tu panggil ahli baik. Bukan bini dia ni. Walaupun bahasa Arab umum menetapkan ahlul bait ni ahli rumah, panggil ahli rumah ni. Orang rumah kita panggil, Malaysia ni panggil orang rumah ni. Seorang bererti isterinya kalau kita sebut orang rumah kita ni, orang tak bayar anak cucu ni. Orang rumah kita ni isteri lah. Ikut bahasa Melayu pun mana? Bahasa Kelantan memang. Tapi ikut riwayat hadis kisah ni, hadis limut ni, seolah-olah Nabi tak erti bahasa Arab ni. Nabi SAW tidak pula memahami sebegitu dah. Walaupun pada beberapa tempat dalam Al-Quran Allah menggunakan perkataan ahlul bait untuk isteri. Dalam Al-Quran sendiri penggunaan ahlul bait ni, orang rumah ni, ahli rumah ni, isteri. Nabi SAW tetap tidak mahu menerimanya. Seolah nak lawai Quran, seolah nak terima ahlul bait tu anak cucu dia, bukannya bini-bini dia, bukan isteri-isteri dia. Lihat sebagai contohnya ayat 73 surah Hud. Ayat 29 surah Al-Qasas. Dan lain-lain. Ayat-ayat tu cerita ahlul bait tu isteri Nabi lah, bukan cerita anak cucu Nabi dah. Sebaliknya baginda mengatakan ahlul bait ni, orang rumah dia ni, ahli rumah ni hanya 4 orang saja. Selain baginda sendiri, iaitu Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Peliklah tu dah. Penggunaan ganti nama jamak muzakkar yang tersebut dalam firman Allah di hujung ayat ke-33 surah Ahzab berikut. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Telah menghalang Rasulullah daripada memahami ahlul bait dengan arti isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Seolah-olahnya tidak pernah bertemu penggunaan seperti itu di mana-mana tempat dalam Quran. Padahal dalam surah Hud ayat 73 juga digunakan uslub gaya bahasa yang sama dan ditujukan pada isteri Nabi Ibrahim AS. Lihat ayatnya di bawah, Ia kata gini, nah, sebelum ni kunna dah. Tapi hujung ayat 33 ni, ia beza sikit ni, ankum, bukan ankunna dah. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum. Allah nak untuk menghilangkan kamu tu, bukan ankunna, bukan guna apa panggil domir rotin lah. Isteri Nabi tapi kum. Kum ni kamu termasuk laki-laki ramai dah. Dah. Jadi dia berhujah dengan gitulah Syiahnya dah. Dia kata kisah ni, ayat ni khusus untuk Ali, Fatimah, Hasan, Husain dah. Tapi dia jawab sini, Maulana Asli kata uslub gaya bahasa tidak gitu. Kata-kata kita sebut assalamualaikum qawatina boleh dah. Dan sini pula ada sokongan ayat Quran lain. Kum juga guna tapi maksudnya isteri Nabi dah. Okay, lihat ayat di bawah ni, di mana ayat ni tuju kepada isteri Nabi Ibrahim. Ayat ni kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Bermaksud malaikat-malaikat itu berkata, patutkah engkau merasa heran tentang perkara yang telah ditetapkan oleh Allah? Ata'jabina dah. Watina ni lah. Adakah kamu tu isteri Nabi Ibrahim lah merasa heran dah min amrillah dari ketetapan Allah dah. Memanglah rahmat Allah dan berkatnya melimpah-limpah kepada kamu. Rahmatullahi wabarakatuh alaikum. Alaikum guna dah. Sani ata'jabina kamu perempuan ni isteri Nabi Ibrahim. Dah. Memanglah rahmat Allah dan berkatnya melimpah-limpah kepada kamu wahai ahli rumah ini dah. Alaikum ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha melimpah kebaikan dan kemurahannya. Innahu hamidum majid. Surah Hud ayat 73. Jadi ayat tu ni cerita pasal isteri Nabi Ibrahim ata'jabina ni lah. Lepas tu alaikum ni ahlul bait. Memang cerita pada Nabi, tetap pada isteri Nabi Ibrahim juga lah. Nah, orang rumah. Jadi tetap tidak kata alaikum jadi salah. Macam kita assalamualaikum watina pun guna assalamualaikum tidak salah. Okey, ke-10. Setengah orang yang hendak mempertahankan hadis kisah, hadis limut ni lah. Ada setengah mengaku ahli sunnah tapi dia
Dia terima, dia kata sanad ni boleh lagi dah. Mengatakan isteri-isteri Rasulullah SAW memanglah ahlul bait baginda. Memang ahli keluarga baginda. Ahli rumah baginda. Dan itulah ahlul bait yang asalnya. Kerana itu terbukti berdasarkan Al-Quran. Tadi kita bicara 3 ayat 28 sampai 35 surah Al-Ahzab ni. Memang cerita pasal isteri Nabi belaka dah. Tetapi ahlul bait Nabi SAW yang tersebut dalam hadis kisah tersebut. Terbukti berdasarkan hadis. Tapi nak terima juga. Dia kata hadis limuk ni. Ni khusus, khusus. Dia tak nyabik dengan Quran tu tak? Mereka berempat itu termasuk dalam ahlul bait, ahli rumah atas permintaan dan doa Rasulullah SAW yang khusus. Dia kata sebenarnya ayat Quran itu memang bukan cerita pasal anak cucu Nabi, cerita pasal isteri Nabi. Tapi Nabi nak suruh masuk juga. Nabi pun buat khusus, doa khusus supaya masuk dalam selimut. Kata kita nak bela jugalah hadis tersebut. Tok guru ulama nak bela ni lah. Kalau darjat keistimewaan ahlul bait itu dapat ditambah dengan doa dan permintaan kepada Allah, kenapa tidak Nabi SAW meminta dan berdoa juga untuk anak cucu dan menantu baginda yang lain? Selain tersebut dalam hadis kisah itu, hadis selimut tersebut dah. Betul-betul kalau begitulah kena selimut tu. Apa pak orang tu, anak cucu Nabi yang lain tu, kenapa tak panggil kata dah? Okey, 11, poin ke-11 ni. Dan golongan Syiah yang sesat menjadikan hadis kisah, hadis selimut. Fatimah, Ali, Husain, Hasan dan Husain sebagai dalil untuk membuktikan kebenaran ajaran dan akidah mereka yang sesat lah, berhubung dengan para imam yang maksum. Hadis ni lah dia cari dalam kitab Ahli Sunnah ada hadis ni enggak? Buat modal ke dia lah. Dakwaan mereka 5 individu. Panjatan dah. Yang tersebut dalam hadis kisah itu sebenarnya telah dipilih oleh Allah. Ni buat simbol 5 tangan ni. Syiah ni buat 5 tangan ni. Panjatan ni apa ni maksudnya 5 orang tu lah. 5 orang termasuk Nabi, Fatimah, Ali, Hasan, Husain ni dari selimut. Ni lah modal poin dia. Oleh sebab itu orang lain tidak dibenarkan masuk ke dalam selimut berkenaan. Allah SWT sebenarnya hendak menunjukkan anak cucunya akan menjadi pengganti baginda kelak. Ikut Syiah ni. Ganti khalifah ni mesti daripada imam maksum, iaitu keturunan Nabi lah, Hasan Husain lah. Mereka lah yang akan menjadi rujukan manusia sesudah ketiadaan Rasulullah SAW. Biar apa pentakwilan mereka lah, pemahaman seumpama itulah yang dikatakan sebagai pemesongan dan penyelewengan terhadap makna Al-Quran. Belik punya belik, kita jangan mudah terpengaruh, terbelik je. Sebenarnya dia nak selewengkan makna Al-Quran dah. Kita jangan tertipu dengan hujah Syiah ni. Ahlul bait itu tetap isteri-isteri Nabi dan tidak ada kaitan dengan anak cucu Nabi ni berdasarkan hadis kisah ni. Hadis kisah hadis selimut ni adalah pesongkan makna yang untuk merosakkan Islam sendiri dah. Hadis kisah ni, hadis selimut ni terpesong memesongkan Al-Quran. Hadis kisah ni adalah cubaan untuk memesongkan makna Quran yang jelas kepada isteri Rasulullah SAW. Okay, habislah ni kita bincang contoh yang kedua. Contoh ketiga kita bincang lepas ni pula lah. Dia ada 3 contoh dalam usul yang ke-6. Ayat Quran, hadis ataupun riwayat yang cuba mentahrif, memesongkan makna Quran yang sahih. Al-Quran ada hadis yang sahih dah. Jadi makna Quran jelas dia tiba-tiba nak pesong ke makna lain. Dengan riwayat mereka dengan ada maksud tertentu dan dia nyatakannya kerana ada unsur akidah sesat lah macam Syiah ni. Wallahu a'lam. Setakat tu dulu. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.